Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh kita mula ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita ucapkan, kita angkatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat yang tanpa ada noktahnya, yang sentiasa diberikan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat ketenangan, pelbagailah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Alhamdulillah. Saya minta izin untuk awal-awal ni kita selawat sikit nak? Boleh dah kot ya? Kita selawat sikit ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita sekali lagi bersama dengan Surau KKR. Sahabat-sahabat yang berada di online boleh like dahulu dan kemudian boleh tekan butang share, jemput kawan-kawan melalui tagging nama kawan-kawan ya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memanjangkan isu ataupun tajuk kita dalam Fiqh Wanita pada hari ini, iaitu tentang fiqh dan hukum perkahwinan. Mungkin ada orang yang nak masuk ke gerbang perkahwinan kot. Agaknya lah ya, ada perkara yang hendak kita bincangkan. Mungkin ada orang yang sekarang ini dalam fasa orang kata menerima pinangan ataupun fasa nak menguruskan ya perkahwinan ataupun fasa membubarkan perkahwinan, na'udzubillah min zalik ya. Fasa nak bercerai dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama tengok apakah hukum hakam yang berkait dengan perkahwinan yang boleh membawa kepada kesempurnaan agama kita.
Ya, apabila seseorang itu dia berkahwin, dia menyempurnakan sebahagian daripada agama. Ya, sebahagian pada agama kita disempurnakan. Kalau tengok afdaliyah salat, dalam kita berimam jamaah. Baik. Kalau orang tu A dengan B, ataupun kita kata Ali dengan Omar. Ali dan Omar ni sama, semua sama. Hafal Qurannya pun sama, bijak fiqahnya pun sama, suara sedap pun sama. Apa lagi? Dari sudut kuat iman, ibadah pun sama, semua sama. Tapi apa yang menyebabkan afdal untuk Umar menjadi imam dan Ali itu menjadi makmum? Sahabat-sahabat, satu dia punya bonus markah dia ialah siapa yang kahwin antara dua orang ni. Siapa yang kahwin, dia lebih layak ataupun lebih afdal untuk dia jadi imam berbanding dengan seorang yang bujang. Maksudnya, dalam Islam, dalam ibadah, apabila seseorang itu berkahwin, dia dikira sebagai satu bonus yang mengangkat kedudukan seorang. Nampak tak? Afdal. Dia sudah afdalnya. Oh, subhanallah. Seorang suami dan isteri, dari sudut pahalanya apabila dia buat ibadah. Contoh ibadah salat kita kata. Ibadah salat, seorang yang tidak berkahwin dengan ibadah salat seorang yang berkahwin tu parkah dia lagi banyak berbanding dengan seorang tak kahwin. Sebab apa? Kalau kita tengok dari sudut urusannya, sebab apa? Ialah orang yang berkahwin tadi tu dalam keadaan mungkin jadi octopus. Ada 8 tangan ni. Nak berjihad, dia nak bagi semayang zuhur 4 rakaat tu. Anak wek-wek, suami, ay, nasi aku lapar. Mungkinlah kan, pelbagai urusan yang perlu diselesaikan. Jadi 4 rakaat orang yang dah berkahwin lebih tinggi dia sudut kedudukan. Dia tak kira dia jadi ibu ataupun jadi ayah, dah ada anak ke tak ada anak. Dia masuk saja gerbang perkahwinan, ibadahnya, dia punya ganjarannya berbeza berbanding dengan seorang yang bujang. Seorang yang bujang, mungkin dia boleh ibadah dengan tenang. Mungkin dia boleh ibadah berlama-lama dalam ibadah. Mungkin dia boleh zikir banyak. Mungkin dia boleh baca Quran banyak. Tapi orang yang berkahwin tadi mungkin ibadah dia sedikit. Tapi rupanya perkahwinan adalah gerbang kepada syurga. Gerbang kepada ladang pahala yang akan kita kutip dekat dalam syurga kelak. Semua pahala. Layan suami pahala. Berhias untuk suami pahala. Kemas rumah pahala. Masak pahala. Ya Allah. Nak masuk ikut satu pintu dulu. Iaitu pintu apa? Pintu akad nikah. Pintu perkahwinan. Bila masuk aja untuk masuk ikut pintu situ dan kita dah masuk di dalam ladangnya, maka semailah bedih-bedih kebaikan di dalam perkahwinan kita. Sebab itu Islam sangat menggalakkan seseorang tu untuk kahwin. Tapi ada juga seorang ulama yang mana dia ni orang yang faqih tapi tak kahwin. Cerita sikit. Sahabat kita, siapa namanya? Dah kahwin ke belum kahwin? Tanya dulu. Dah kahwin dah, Masya Allah. Dah ada anak? Oh, belum ada anak lagi. Baru kahwin ke? Lama kahwin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan anak. Saya tahun ni 2023 ni, saya ada 2 orang sahabat tau. 2 orang sahabat. Sahabat ni kira yang dah lama jugalah. Dalam 4 tahun, 5 tahun dah kahwin. Oh, muda-muda. Tapi Allah tak bagi rezeki lagi. Tahun ni kedua-duanya dapat. Orang kata mengandung lah. Yang salah seorangnya baru bersalin 2 hari lepas. Subhanallah. Saya rasa saya dengar dia orang mengandung, saya dah menangis. Subhanallah. Kan ni, itulah orang kata Allah bagi the right time lah. Rezeki the right time, insyaAllah. Okay, sahabat kita. Namanya siapa? Fatihah. Okay, Fatihah ada cam tak? Pernah dengar ulama kita yang faqih hebat dan tulis buku. Ada bab kahwin dia tulis dalam buku. Dan dia pun tulis dalam buku tersebut sunat kahwin ni bagus. Islam sangat menggalakkan perkahwinan, tapi dia sendiri tak kahwin. Tahu tak siapa? Tak tahu. Sahabat kita yang belakang namanya? Awak lah. Namanya? Rina. Okay, Rina dah berkahwin? Dah berkahwin juga. Okey. Pernah dengar? Siapa? Teka-teka pun tak apa.
Tak tahu nak teka siapa ya. Masya Allah. Kita tanya ketua kelas lah, Kak Marza. Sila Kak Marza. Lupa nama dia. Tapi macam pernah dengar. Macam pernah dengar. Siapa dia? Maksudnya dia sangat menyokong perkahwinan ni. Bagaimana yang Islam suruh. Tapi dia tak sempat kahwin. Jadi satu hari orang tanya dia kepada Imam Nawawi. Sahabat-sahabat Imam Nawawi jawapannya. Sahabat-sahabat di online boleh tulis dekat ruangan komen tu. Imam Nawawi. Imam Nawawi, dia tulis buku Al-Majmu'. Al-Majmu' ni ada satu buku kitab fiqh yang mana ada bab perkahwinan. Bab zawaj. Bab zawaj ni besar. Jadi, dalam bab tersebut, dia ceritalah tentang perkahwinan ni, bagus, faedah, manfaat perkahwinan dan sebagainya. Tiba-tiba, orang baca buku dia, orang tanya dia, Imam dah kahwin dah? Saya tak kahwin. Saya bukannya tak kahwin. Sebenarnya saya terlupa nak berkahwin. Lupa nak kahwin. Tak sempat nak kahwin. Sebab umur dia meninggal umur 40 lebih macam tu, 42 macam tu. Jadi, dia menghabiskan usia kanak-kanak dia. Mak dia suruh pergi main. Dia kata, saya tak nak. Dia tak kena jiwa dia. Masa tu dia kecil lagi, ibu-ibu. Kecil lagi. Jiwa dia nak belajar. Dia tak nak pergi main. Dia nak pergi belajar. Kita suruh anak kita belajar. Anak kita nak pergi main, dia terbalik. Mak suruh pergi main. Tak nak, dia nak pergi belajar. Begitu. Daripada kecil lagi dah matang cepat. Dan sangat cinta kepada ilmu kerana rumah yang dibina penuh dengan suasana keilmuan, bukan rumah sahaja, kampung. Kampung pun kanak-kanak kecil dah faqih dah. Kanak-kanak kecil pun dah sangat kita kata mencintai ilmu. Jadi dia menulis dan Masya Allah hasil karya Imam Syafi'i sendiri, Imam Nawawi sendiri dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, ya Allah, menjadi rujukan kepada kita sampai hari ini, sehingga dia kata tak sempat, terlupa nak kahwin. Kita bukan terlupa nak kahwin. Tak ada orang nak kahwin dengan kita macam tu istilahnya. Tapi sampai terlupa nak kahwin. Inilah yang kita bawakan pada hari ini sebagai suatu kita melihat tajuk ini bukan tajuk yang kecil, tajuk perkahwinan, tajuk yang besar di sisi agama kita. Baik. Jom kita masuk sama-sama iaitu buku ini sahabat-sahabat di online ditulis oleh Syekh Sya'rawi Syekh Sya'rawi rahimahullah yang telah kembali ke rahmatullah. Dalam bab ini kita tengok dia kata idza nazarna ila kalimatil imra'ah wajadna alla laha muqabalan wa huwa rajulun fal mar'atu ayyul untha wal rajulun ayyul dzakar law nazarna ilayhima lawajadnaha hunaka jinsan yajma'uha wa huwa insan. Dia kata bila kita tengok perkataan wanita, pastinya wanita itu ada perkataan yang berlawan dengan dia iaitu lelaki ataupun jejaka. Begitulah juga dalam bahasa Arab, imra'ah lawannya rajul, az-zakar lawannya unsa. Zakar, unsa sama, imra'ah lawannya rajul, imra'ah perempuan lawan rajul iaitu lelaki. Samalah walaupun perkataan berbeza dalam bahasa Arab tapi maksudnya sama iaitu lelaki lawannya perempuan. Apa yang mengumpulkan kita? Yang mengumpulkan lelaki dan wanita ini ialah suatu jinsul iaitu kita semua adalah human being. Kita semua adalah manusia. Itu yang menyamakan antara kita lelaki dan perempuan. Walaupun ada orang kata perempuan ni dah macam daripada marik dah. Woman is from Mars. Sebab apa? Pelik sangat nak faham perempuan ni. Tapi kena ingat, perempuan adalah manusia. Yang mana jasadnya daripada material tanah yang sama dengan lelaki. Dijadikan daripada Nabi Adam, kedua-duanya. Jadi inilah yang menggabungkan ataupun mencari titik persamaan di antara lelaki dan dengan perempuan yang mana setiap kedua ni pasti kalau cari perbezaan pasti ada, tapi kalau kamu cari persamaan itu yang lebih banyak berbanding dengan perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Fanahnu naqul innal insan jinsun li'annahu yansha'unahu naw'ani huma dhakar wal unsa la ikhtilaf fi takwinuha al-haqiqi.
Maka kita kata bahawa manusia itu adalah daripada jenis yang sama. Cuma Allah bezakan jenisnya, jenis lelaki, jenis perempuan, dan dia adalah hasil daripada hakikat yang sama, tujuan yang sama, penciptaannya, daripada kita kata tabiat yang sama. Sebab tu bila kita sebut dalam Al-Quran, Allah sebut al-insan, macam mana tabiat manusia sama. Kalau tabiat manusia tu Allah kata kikir ataupun kedekut. Ada, orang lelaki pun ada yang kedekut. Orang perempuan pun kedekut, betul tak? Tamak. Ada pada sifat manusia tamak. Ada orang lelaki yang tamak, perempuan pun tamak juga. Sebab insan. Tak kisah, lelaki ke perempuan, dia mempunyai kedua-dua. Ada yang sifat baik, ada yang sifat buruk. Wa nahnu idza nazarna ila jinsun yanqasimu ila naw'ain fayajibu an naqul innahu lam yanqasimu ila naw'ain illa liada'il muhimmataini. Bila kita melihat ini azan dari mana? Rakaman, okey. Apabila kita melihat dua jenis yang berbeza daripada nau ataupun produk yang sama, kita tidak akan mengatakan bahawa lelaki nak berlawan dengan perempuan ataupun nak bersaing lah dengan perempuan. Tapi yang kita nampak ialah setiap satu itu ada kepentingan. Ya, lelaki ada kepentingan dia Allah ciptakan dan perempuan ada kepentingan yang Allah ciptakan. Syekh bawa beberapa contoh lah kalau dilihat daripada maqal ini ataupun buku ini. Wa illa law kanat muhimmatul wahidah la dhillu jinsun wahidan. Cuba kita fikir, katalah kalau tak penting pun lagi satu jenis tu, maka Allah tak jadikanlah dia dua cabang. Biar dia satu jenis je lah. Buat apa nak buat dua jenis kalau fungsinya sama, betul tak? Ini kita sibuk nak mencari persamaan di antara lelaki dan perempuan. Tapi bila kita nakkan sesuatu, kita tahu yang tak boleh datang daripada lelaki. Dan sebab apa? Sebab dia memang peranan perempuan. Kalau dekat internet medsos kita, yang lelaki pun nak rasa juga macam mana sakitnya bersalin, dipasanglah alat supaya dia rasa sakitnya bersalin, letaklah temikai kat perut tu, nak bagi tahu beratnya rasa. Kenapa Allah bagi perempuan sahaja rasa bersalin tersebut? Kerana tujuan lelaki bukan untuk buat yang peranan perempuan tadi, dia buat part lain, kita buat part lain. Sebab kerana berbezalah Allah cipta berlainan. Kalau sama, baik sama ya, semua sekali manusia. Tak payah ada lelaki, tak payah ada perempuan. Baik. Yanqasimuhu ila naw'ain yadullu ala anna kulli naw' minhuma lahu khususiyatun fi dhatihi wa jinsun yajma'u lahuma ma'iyatul khususiyah. Jadi tujuannya lelaki ada peranan dan perempuan ada peranan. ضربنا إلى الماضي مثلا بالزمان فالزمان جنس يشمل إلى النهار والليل. Dia ambil satu contoh, iaitu contohnya ialah zaman, iaitu masa. Okay? Jadi bila kita sebut masa, M-A-S-A ataupun waktu terbahagi kepada dua, iaitu kita ada siang dan kita ada malam. Bin nahar wal lail, ada siang ada malam. Kenapa ada siang dan ada malam? Kerana Allah jadikan pada waktu siang itu untuk kita melihat dan bekerja. Allahul ladzi ja'ala lakumul laili litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dalam surah apa? Ghafir. Surah Ghafir ayat 61. Dan surah Ghafir ayat 61 Allah bagi tahu Allahul ladzi, Allah yang menjadikan, ja'ala lakum, untuk kamu, untuk kalian, al-laila. Nama orang kan Laila. Kalau saya tak bagi kot nama anak Laila, takut gelap kan. Tak adalah saja je. Laila tu maksudnya malam. Laila Majnun. Laila tu maksudnya malam. Laila malam. Malam itu untuk apa? Litaskunu fihi, untuk kamu berehat. Waktu malam adalah waktu untuk kita bertenang, kita duduk menetap. Sakana maksudnya kita kurang bergerak lah. Waktu malam kita duduk dalam rumah, duduk diam-diam dekat dalam rumah. Kerana haknya badan untuk berehat pada waktu malam. Wan nahar maksudnya dan siang.
Apa peranan siang? Mubsira. Waktu siang itu untuk kita boleh lihat terang. Waktu siang tu bila terang, kita boleh beraktiviti. Waktu siang tu bila terang, kita boleh menghasilkan produksi pada waktu siang. Jangan waktu siang tidur, waktu malam baru gerak. Ini jadi macam pelacur-pelacur di rumah-rumah yang haram. Kita tengok, oi, maghrib tu baru keluar. Nak pergi mana? Kerja. Kerja ni waktu malam. Siang membuta lah kan. Make up dia pun lain macam. Baju singkatnya, kan, luar biasa dia punya singkatnya. Kita tahulah kerja dia apa. Jadi ini lawan kepada fitrah yang Allah jadikan, yang melainkan orang yang kerja nurse, OT malam tu dulu lain cerita. Jangan pula kata ini lawan tabiat ni. Tapi diorang pun tidur juga. Kesian saya tengok orang kalau kerja-kerja malam yang jenis shift ni, kan, malam pun penat kan. Kehidupan tu dia terbalik lah kan. Jadi apa malam-malam dah telefon anak-anak urus daripada jauh ni, anak-anak sekolah esok. Cakap ya Allah sianya, aku sekurang-kurangnya boleh uruskan anak nak pergi sekolah kan. Tengok memang jihad betul lah. Ya, orang-orang yang bekerja waktu shift ni. Baik, jom. Kita nak tengok. Idhan faqad ja'at illatul wujudul lail wa hiya as-sakan wal hudu' wal raha wa istiqrar wan nahar lil kadhi wal amal. Jadi waktu malam Allah jadikan untuk orang berehat, untuk orang duduk dalam rumah, dan waktu siang untuk manusia bekerja. Idzan nahnu la nastati' an naqul az-zaman kan nahar daimun yanfa'u atau kal lail daimun yanfa'. Jadi waktu siang dan waktu malam tadi tidak boleh kita kata malam saja bagus sebab apa malam bagi orang rehat, atau kita kata siang saja bagus sebab siang menghasilkan produktiviti. Tak boleh, kerana kedua-duanya ada peranannya. Baik, saya skip sikit. Okey, kita masuk kepada topik asal kita, iaitu kejadian lelaki dan perempuan tadi. Nafsu syai' binisbati lirrajul wal mar'ah. Samalah macam lelaki dan perempuan, ya. Kedua-duanya ada peranan tersendiri. Faka'anna hunaka asya' tatatallabu min kulli naw'in kal insan. Dan ada perkara yang dituntut untuk setiap jenis ini ataupun jenis ini, lelaki dan perempuan, untuk buat berperanan. Wa ba'da dhalika hunaka asya' tatatallabu min rajul karrajul wal mar'ah kal mar'ah. Ada benda yang diminta lelaki untuk laksanakan kelakiannya, dan perkara yang perempuan ditunaikan oleh perempuan sebagai keperempuanannya, bihaitsu nastati' an naqul annahuma kanaw'ain min jinsin lahuma muhimmat mushtarikah kajinsun muhimmatil mukhtalifah kanaw'ain. Jadi kedua-duanya mesti ada benda yang tugasnya bersama, ada juga tugas yang berasingan di antara kedua-dua jenis ini. Baik, kita terus tengok kepada surah Al-Lail ayat 1 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta." Sadaqallahul azim. Dan Allah jadikan waktu malam tu yang menyelimut, waktu siang itu menerangi, dan Allah jadikan lelaki dan perempuan, sesungguhnya amalan kamu semua adalah pada bidang masing-masing. Wa naw'ani lizaman wa naw'ani akhar yumkin yakhtalifan fihima faka'anna al-lail muhimma wan nahar muhimma. Jadi keduanya inna sa'yakum lasyatta, iaitu yang bermaksud orang lelaki ataupun malam ada peranan malam, dan siang ada peranan siang. Begitulah lelaki ada peranan lelaki dan perempuan ada peranan perempuan. Wala tatamannau, ini pada ayat 32 surah An-Nisa. Ayat 32 surah An-Nisa, Allah SWT menegur orang lelaki yang sibuk nak jadi perempuan. Orang perempuan pula sibuk nak jadi lelaki. Untung kan kalau kita jadi lelaki. Dia orang yang untung, cakap untung tu, dia tengok apa? Sebab orang lelaki tak payah masak. Tang masak je dia tengok. Orang lelaki pula
untung kata jadi perempuan. Senanglah orang perempuan ni. Minta aje kan. Dia tak tahu kita yang susah nak cari duit. Macam itulah. Orang lelaki pula. Bila kita saling melihat kelebihan pada jenis yang lain, maka kita kadang-kadang kita jadi seperti mana teguran Allah dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban. Sadaqallahul azim. Jangan kamu mengharapkan lebih ataupun mengharapkan ataupun mencemburui apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu daripada sebahagian yang lain. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok pada masyarakat Arab pada zaman diturunkan Al-Quran, orang lelaki itu memang nampak lebih ke depan lah berbanding dengan orang perempuan. Dari sudut pengalaman pada jahiliah, pengalaman ataupun kehidupan mereka pada masyarakat jahiliah, orang lelaki ni dia ketua keluarga, orang lelaki ni dia boleh pergi berperang, orang lelaki ni boleh dapat masukkan duit lah di dalam ahli keluarga. Ada kekuatan-kekuatan. Kalau dapat harta pusaka juga orang lelaki akan dapat. Perempuan pula diibaratkan sebagai hanya kita kata lempias, tempat untuk melampiaskan nafsu semata-mata. Macam barang dagangan lah. Orang tak kata tak kurang dan tak lebih daripada itu. Yang menyusahkan orang lelaki, yang bau sial kepada keluarga ini. Pandangan jahiliah. Maka kadang-kadang berlaku ketidakseimbangan kepada merasakan jantina itu sebagai suatu, lelaki bagus, perempuan, macam tu kan. Perempuan kan. Tak boleh. Kita kat sekolah dulu pun selalu macam tu kan. Lelaki, apa orang kata, orang kata cemburu dengan perempuan cemburu dengan lelaki. Maka Allah kata jangan kamu rasa nakkan, tamakkan kelebihan yang Allah bagi kepada lelaki. Orang perempuan tengok, bencinya orang lelaki senang je. Orang lelaki pula, senangnya jadi perempuan. Jadi begitu. Jangan. Kerana Allah kata, lirrijali nasib. Orang lelaki, kalau dia buat, dia akan dapat apa dia punya bahagian dia. Balasan dia akan dapat. Dan begitu juga perempuan, walin nisa'i nasibun. Orang perempuan kalau dia beramal, dia akan dapat juga. Perempuan kalau dia buat, dia akan dapat apa dia buat. Bukan kira siapa yang pergi jihad je dia dapat pahala. Orang perempuan tu, jihad dia di mana? Tu di rumah dia. Itulah medan jihad kita. Jihad perempuan itu akan dapat sebagaimana orang lelaki berjihad di luar ataupun di medan perang. Maka setiap orang, lelaki ke perempuan, kalau dia buat baik, dia dapat baik. Dia buat buruk, buruk jugalah yang dia akan dapat. Maka jangan merasakan bahawa lelaki dengan perempuan itu ialah suatu yang takdir yang buruk untuk diri kita. Janda itu, jantina itu suatu yang buruk untuk diri kita. Dan berentetan daripada itu, Nabi SAW bersabda, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wa la'anallah al-mutashabbihat min nisa bir rijal. Dan sebabkan masing-masing mungkin rasa seronok tengok apa yang ada pada jantina yang lain, sampaikan kita boleh tengok depan mata kita ibu-ibu, orang lelaki nak jadi orang perempuan buat operation, betul tak? Pasanglah silikon, mana yang panjang nak buang, yang pendek nak ditampal lah, macam-macam lah, ya Allah. Cocok hormon, bukan tak sakit, betul tak? Sampai masuk urat, kembang macam tu muka. Sebab apa nak bagi muka jadi perempuan? Dia lelaki. Subhanallah, perkara ini adalah perkara yang kita tengok depan mata, sehingga Nabi SAW pesan kepada manusia yang sibuk nak jadi jantina lain, dia kata Allah melaknat, la'anallah, Allah laknat
Laknat kepada orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Sebab dia nak kata seronok jadi lelaki. Sebab apa? Gagah. Oh, dia pun mula potong rambut, sodok. Istilahnya sodok tepi, sodok belakang. Kita tengok macam lelaki. Tapi bila tengok dada macam perempuan. Macam tu kan. Dia nak buat macam lelaki. Ini ada. Dia panggil apa? Babang. Istilah dia. Istilahnya kakak-kakak cantik ni dia tak panggil kakak, dia tak suka panggil kakak, dia panggil babang. Kan? Jadi abang yang sebenarnya hakikatnya ada. Ada buah dada apa semua dia dah cuba untuk menjadi lelaki. Baik. Dan sekarang ni ada pula influencer bila dia buat macam tu lagi ramai pula orang tengok dia punya live TikTok kan. Dia jadi macam ni. Dia sebenarnya bukan nak macam tu sangat pun, tapi bila nampak gaya orang banyak reaction, orang doakan dia apa semua kan, nasihatkan dia, lagi bagus sebenarnya media sosial ni, lagi banyak kita interact lagi bagus. Sebenarnya dia nak jual barang. Dia nak jual barang kat kedai, jadi dia jadi semangat pula lagi. Oh baguslah kalau kita jadi luar jantina ni, jadi orang lagi banyak react dengan kita. So jualan pun jadi memuncak lah. Itu pula dia punya cara dia. Tapi tak bagus sebab dia adalah sesuatu yang menghalang rahmat Allah untuk dekat dengan kita. La'ana. Bila la'na maksudnya jauh dari rahmat Allah. Itu maksud la'nat. Lianna dhalika khuruj min nawa'iyatul maqsudah, kerana dia telah terkeluar daripada takdir yang Allah telah tentukan. Yang lelaki kena tetap jadi lelaki, yang perempuan kena tetap jadi perempuan. Kadzalika kullu azwajul hayah wa min huna yaqulu Allah azza wa jalla. Begitulah juga perkahwinan dalam kehidupan ini. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan setiap sesuatu yang Allah jadikan dalam dunia ini ialah berpasang-pasangan dan mudah-mudahan kamu memperingati. Bila sebut kulli syai'in, iaitu yang membawa maksud kesemua, umum, kullu umum. Allah kata setiap sesuatu Allah jadikan semua berpasang-pasangan. Why kamu tak nak kahwin? Ini persoalannya. Kenapa kamu tak nak kahwin? Kamu tahu tak? Allah jadikan setiap sesuatu dalam dunia ini, setiap sesuatu itu ada A dan ada dia punya lawan, dia kontra, dia B. Kita main tak? Main pula ustazah. Dalam kuliah boleh main? Boleh. Main dia macam ni. Saya cakap, jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat cakap dia punya lawan dia. Kita nak tengok betapa banyaknya benda dalam dunia ni yang ada berlawanan. Kita ambil tadi daripada awal, siang. Kalau siang lawannya malam. Kanan, barat, utara, hitam, sakit, apa lagi? Rehat, kerja, bangun, berdiri, duduk, apa lagi? Sedih, gembira, apa lagi? Pagi. Tadi siang kan, ni pagi. Pagi petang. Bulat. Banyak pula lawannya tu kan, 4 segi rasanya. tak kisahlah. Maksudnya bulat, ada yang bersegi. Betul bersegi tu barulah dia kembali kepada 3 segi, 4 segi. Ada bulat, ada yang bersegi. Atas bawah, hitam putih, panas, sejuk. Ya Allah, aku kita yang kat badan, tubuh badan kita je, kanan kiri, atas bawah, yang hitam putih, zahir batin, betul tak? Zahir tu benda yang zahir sini, zahir yang nampak, batin yang dalam, semua zaujain, semua berpasang-pasangan. Tiba-tiba kita, saya tak nak, saya nak hidup ni biar sorang-sorang je. Sebab apa? Tak naklah komitmen. Dia macam ni nak kata, contoh macam dekat luar negara kan, dia boleh, dia tahu tubuh badan dia perlu kepada hubungan seks.
Dan dia ada ambil dia punya pasangan. Tapi dia tak nak kahwin. Nampak tak? Yang dia tak nak apa adalah komitmen dalam perkahwinan tu. Kalau macam tu senang lah. Kan? Yang kau ambil yang best je lah. Yang tak best kau letak kat tepi tu. Lepas tu perempuan tu macam mana nak declare? Kalau kau tak kahwin, nak declare macam mana? Siapa nafkah yang kena bagi dekat anak dia? Siapa nafkah kena bagi kat diri dia? Hancur bila kita menolak perkahwinan. Kerana tubuh badan kita, dia perlu kepada perkahwinan. Tapi kita cuba untuk menolak perkahwinan, sedangkan dalam dunia ni semuanya ialah berpasang-pasangan. Jadi bila berpasang, bila kalau kanan dia jalan satu, kan? Dia jadi tak seimbang, betul tak? Dia kata kanan dan kiri. Ada tak orang jalan kaki belah kanan dia? Yang kiri dia tarik je lah. Tarik je. Tak boleh. Seimbang dia kanan, tapak kiri, tapak kanan, tapak kiri, tapak. Baru seimbang. Jadi bila dia berkahwin, dia baru jadi seimbang perkahwinan tersebut ataupun diri tersebut, maka dia akan menuju kepada kesempurnaan dengan sistem Allah. Kerana semua orang tak boleh lari daripada sunnatul alam. Orang cuba untuk lari pada agama. Orang cuba untuk lari daripada beribadah kepada Allah. Tapi orang tak boleh lari daripada sunnatul alam. Imma dia kafir. Yang Muslim memang takkan larilah. Orang kafir boleh lari tak daripada sunnatul alam? Lumrah alam boleh lari? Tak boleh kan? Contohlah pagi. Sampai pukul 6.30 masuk pagi. Dia kata, saya tak nak masuk pagi. Saya nak jadikan diri saya ni duduk dekat malam. Boleh tak? Naik kapal terbang ataupun jet lah. Dia lawan kepada arah putaran bumi lah, betul tak? Sebab apa? Dia nak malam je. Nak malam. Boleh tak? Dia takkan boleh lari daripada Allah punya sistem. Dan begitulah kita sebagai manusia, sistem Allah jadikan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, aku jadikan kamu semua ini daripada satu jiwa. Dan aku ciptakan daripada jiwa tersebut, iaitu Nabi Adam alaihissalam, isterinya, pasangannya. Yang selepas pada itu, Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa berkahwin. Akhirnya lahirlah zuriat yang ramai. Ada lelaki dan ada perempuan. Ayyu khalaqa min jinsiha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Idhan fahikmatul wujud az-zawjiyah fi kulli min insan wan nabat wal hayawan at-takathur. Nampak ibu-ibu? Ya Allah, bila kita baca Quran, kita tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita tentang manusia ini. Allah cipta lelaki dan Allah jadikan pasangannya perempuan. Begitu juga kepada tumbuh-tumbuhan, kan? Tumbuh-tumbuhan pun ada yang jantan dan betina. Kalau tidak ada jantan dan betina, pastinya tidak akan berlaku takatsur. Takatsur ni apa maksudnya? Multiply. Asal perkataan kathara. Kathara ni maksudnya banyak. Jadi takatsur maksudnya multiply. Daripada dua, iaitu Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa, hari ni berapa juta bilion manusia? Tak ke multiply tu? Maksudnya daripada dua jiwa. Satu jadi dua. Allah jadikan pasangan. Kemudian beranak pinak sampailah penuh dunia ni. Ya? Sampailah penuh mana-mana tempat yang ada manusia. Selagi ada tempat, ada keperluan, ada infrastruktur, ada keperluan asas, akhirnya ada manusia di sana. Subhanallah, sangat banyak. Begitulah tumbuh-tumbuhan. Dan begitulah juga haiwan. Ya, haiwan pun begitu. Dan tujuan daripada penciptaan manusia, haiwan dan tumbuhan ialah at-takatsur. Iaitu apa? Untuk memperbanyakkan. Untuk jadi berganda-ganda. Memperbanyakkan jins yang ada. Kalau tidak ada jantan dan betina, kalau tidak ada lelaki dan perempuan, maka dia akan jadi mati.
Contoh kita kata binatang yang hampir pupus, yang apa, tapir apa, tak pernah dengar juga tapir apa, tapi bukan sebuah jenis tapir lah, ada tapir-tapir tertentu. Mungkin orang tangkap dan orang jual. Jadi habis dia punya pasangan dia. Lepas tu letak dekat dalam zoo, mungkin tidak dibiarkan dan sebagainya. Akhirnya habislah dia punya keturunan dia. Maka akhirnya hilang. Manusia kalau nak disyantas, lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan, kita orang, geng kita orang je, feminisme kahwin sama-sama kita orang. Lama-lama dunia ni ada penghuni tak? Tak ada lah. Kosong lah dunia ni. Itu dia punya kesan dia. Jadi maksud daripada semua ni ialah takatsur. Iaitu untuk menjaga kewujudan jins tersebut, makhluk tersebut. Waqad bayyana al-haqq subhanahu wa ta'ala anna likulli naw' min jinsin muhimmatu yu'addiha hadhihi al-muhimmah yajibu an yaqifa indaha wa idza ma waqafa indaha amkana likulli naw' an yu'addi muhimmatu duna ta'arrud. Ni diulang balik sama lah macam yang awal tadi, iaitu setiap satu daripada jins ni ada peranan dia. Wallazi yufsidul amru anna naw'an yuridu an yughayyira ala huquq an-naw' akhar wa wajibatihi wa min huna yahdathul al-fasad fil kaun. Idhan فكل من المرأة والرجل دور في الحياة خلقه ليؤديه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الخلق الزواج لكي تعاون الرجل والمرأة في الحياة ويكمل كل منهما الآخر. Baik. Dan Syekh kata akan rosaklah, perkara yang merosakkan jins ataupun jenis ini ialah apabila setiap daripada jenis, contoh lelaki, dia tak buat peranan dia tapi dia cuba untuk jadi perempuan. Sebaliknya perempuan pula nak cuba jadi lelaki, dia tidak melakukan peranan dia seperti mana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menciptakan perkahwinan. Matlamat dia adalah untuk yata'awanu ar-rajul wal mar'ah fil hayah. Supaya matlamat perkahwinan, lelaki dan perempuan saling membantu, saling menolong. Bukan perempuan jadi hamba lelaki. Ingat? Dulu kan, kita selalu fikir perempuan ni bila kahwin habislah. Kan? Maksudnya dia dah tak ada life dah. Kan dia dia dah menjadi khidmat 100% untuk suami dia. Ini pandangan dahulu yang saya rasa kena betulkan. Tak macam tu. Bila dia jadi isteri, tidak menafikan bahawa dia juga nak menjadi manusia yang bahagia. Sebab tu laku sangat kalau kita jual buku-buku tentang wanita yang bahagia ni. Ada satu buku tu, wanita paling bahagia. Laku sungguh. Maksudnya ramai betul wanita yang menderita. Dia kata tak apalah, biarlah anak-anak je lah. Saya buat untuk anak-anak, saya berkorban. Habis awak tak nak bahagia? Awak pun nak bahagia, betul tak? So jadi sebenarnya perkahwinan bukan untuk membahagikan sebelah pihak saja. Salah. Dan isteri dia kena melihat juga biar suami dia bahagia, dan suami juga kena melihat yang dibuat di dalam rumah kita ni, adakah isteri tak bahagia? Kalau isteri kita tak bahagia, suami kena ubah cara tersebut. Kerana apa matlamat kalau isteri tak bahagia? Kerana kita hidup adalah saling membantu, bukan untuk lagi satu pihak bahagia dan lagi satu pihak derita. Ni macam cerita soul. Kan? Dua orang isteri digabungkan. Tak ada masalah bab poligami tu. Tapi apa faedah perkahwinan? Yalah, ini maksudnya lebih lagi pada tu lah kan. Dah cerita pasal poligami, maksudnya kena ni tak boleh suami dan isteri kedua bahagia, tapi isteri pertama dia tahu juga ceritanya. Boleh tahan jugalah orang KKR ya. Masya Allah. Jadi isteri pertama derita. Tak boleh. Jadi kalau nak bahagia, perkahwinan nak bahagia, setiap satu anggota di dalam perkahwinan tersebut mesti bahagia.
Tapi kalau yang derita, mungkin akan menyebabkan dia tarik diri lah. Menyebabkan dia angkat kaki. Dan saya rasa tak ada faedah. Kalau kita berjuang, tapi kepercayaan tu sudah tercalar. Sukar. Orang perempuan ni lagi lah. Yang ada seorang tu, dia pergi dekat pejabat agama ibu-ibu. Jadi, pejabat agama pula. Dia pergi mahkamah. Nak tuntut perceraian lah. Dia bawa lah, ditanya kan, antara benda yang paling penting, dokumen paling penting ialah surat nikah. Kak, ada surat nikah kak? Ada. Kejap aja saya ambil. Dia ambil surat nikah, lepas tu dia letak. Berkomot macam tu. Jadi, orang kata, kak, teruknya kak, surat nikah sampai macam ni kak. Kan? Dah apa orang kata, jadi segumpal dah ni. Bagaimana remuknya surat nikah tu, remuknya hati saya kan. Allah, sedih pula dengar kan. Remuk surat nikah tu macam tu lah remuknya hati saya bila tahu suami saya kahwin lain. Orang perempuan. Kita ni hidup ni bukannya pada perhiasan yang suami bagi, betul tak? Bukan kita ni harap suami kita hidangkan banglo, suami kita bagi satu kereta mewah, tak. Perkahwinan kita ni adalah is about trust. Kepercayaan. Kalau kepercayaan kita sudah kita kata dirobek oleh suami, susah lagi untuk kita hidup bersama. Ini pengalaman kita sendiri semua, kita tak cerita pasal Puteri Sarah dengan Samsul, tapi itulah yang kita kena pertahankan dalam perkahwinan, iaitu kepercayaan pasangan. Sebab tu daripada kecil lagi, orang tua-tua didik kita, jangan kita rosakkan kepercayaan orang melalui cerita seorang budak lelaki mengembala kambing. Betul tak? Ingat tak cerita tu? Tolong. Ada serigala nak makan kambing gembalaan saya. Orang kampung pun datang. Mana? Tipu je. Saya bosan tadi duduk sorang-sorang kat sini. Jadi saya nak buat hiburan lah. Lepas tu baliklah orang kampung. Sekali lagi kita test market. Tengok orang datang tak? Tolong, serigala datang. Datang lagi. Tadi mungkin dia tipu, ini mungkin betul-betul. Sekali-kali ketiga, tolong lagi, betul-betul datang. Orang kampung dah tak datang dah. Sebab apa? Kepercayaan. Trusty. Diajar daripada kita kecil, orang tua tu ajar kita jangan rosakkan kepercayaan orang. Tapi mungkinlah kita tak dengar agaknya cerita tu. Kita dengar cerita kecil-kecil, mungkin kita dengar Twinkle Twinkle Little Star ke kan. Jadi dia tak tahu cerita orang Melayu kita pasal kepercayaan. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, itulah matlamat perkahwinan, ialah saling membantu di antara dua pihak, lelaki dan perempuan. Dan apa lagi kita tadi sambungnya tadi, yata'awanu fi kulli minhum al-akhar. Setiap seorang ni akan tolong yang lain. Fal mar'ah wal rajul mislu al-lail wan nahar yakhtalifani fi tabi'atul muhimmatu fil hayah walakin huma ma'a dhalika yatakamalani fi ada'il muhimmah yakmilu ahadahum al-akhar. Macam mana malam dan siang, mesti kena ada malam dan mesti kena ada siang, begitulah mesti kena ada lelaki dan kena ada perempuan. Farrajul lahu wazifah fi sa'yu 'ala rizqi wa ri'ayatu zawjatuhu wa auladuhu wa tawfirul asbabul hayatil lahum. Orang lelaki, apa peranan lelaki yang utama? Iaitu dia berusaha mencari rezeki untuk keluarganya, isterinya, anak-anaknya dan menyediakan keperluan asbabul hayah, keperluan hidup untuk ahli keluarga. Itu peranan lelaki yang utama. Wal mar'atu laha muhimmataha fi ri'ayatil bait. Dan wanita, dia ada juga peranan utamanya, iaitu menjaga rumah. Wa injabul aulad, dan melahirkan anak-anak. Wa takun sakanan li zauj tamsahu anhu asyaqaq, dan menjadi tempat suami boleh bertenang dan menyapu keringat-keringat penat mencari rezeki. Wa dzalika fa innal haqqu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dengan antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan daripada kamu pasangan-pasangan kamu untuk kamu bertenang dengannya dan menjadikan perasaan mawaddah warahmah. Dua perasaan, mawaddah warahmah. Sesungguhnya itu adalah tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, mari kita tengok balik dua peranan tadi. Lelaki peranannya adalah untuk mencari rezeki, perempuan peranan utamanya adalah untuk menjaga rumah dan menjaga anak-anak, untuk memberikan ketenangan kepada suami. Jadi orang perempuan boleh keluar bekerja, tak ada masalah, tapi kena make sure supaya KPI utama kita tidak diabaikan. Dia mesti akan terkurang. Yang bercakap ni pun keluar bekerja juga. Jadi, dia mesti akan terkurang. Kita bukan sempurna. Tapi sekurang-kurangnya jangan sampai suami kita tidak redha ke atas apa yang terkurang tadi dan perlu kita adjust sekiranya dia terkurang. Ya, sekiranya tanggungjawab yang utama terabai, kita perlu adjust. Ya, saya pun kena selalu muhasabah diri, dan ibu-ibu yang bekerja kena selalu muhasabah diri, selalu berbincang dengan suami. Ya, apa yang terkurang tadi mesti kita cuba untuk atasi. Contohlah macam saya keluar bekerja Sabtu Ahad pula ceramah dan anak-anak sedang membesar, pasti terkurang dari sudut apa pembelajaran anak-anak dengan kasih sayang kan. Anak saya kecil yang baby tu kan, baru 3 bulan, tengok Umi pakai tudung, cubit dah. Tanya kat Anis, cubit dah, cubit, tahu Umi nak tinggal dia kan. Pasti ada rasa terkurang. Patutnya Umi lah yang kena duduk sebelah dia, tapi nak buat macam mana nak kan. Kita punya Allah takdirkan rezeki kita ni macam ni, kita kena tinggal dan kita kena cuba untuk tampal kekurangan yang ada. Jangan tak usaha. Kalau tak usaha, maksudnya kita akan menuju kepada ketidakkebersamaan dan peranan tadi tu terkurang di antara lelaki dan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita pada pukul 2.10. Tak maaf saya terlewat sikit. Tadi pun kita boleh lewat. Kita berhenti pada muka surat ni, iaitu muka surat 81, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, kita menghampiri bulan Rejab, insya-Allah, dalam bulan haram. Bulan Rejab ni bulan Rejabul Asam. Disebutkan bulan Rejab ni Rejab yang pekak. Tahu tak kenapa pekak? Sebab apa pekak? Sebab dalam bulan